Ini untuk slot pertama aspirasi edisi Isnin, tak lain tak bukan kita bersama Manusia Pesona di Zahra, dan tetamu kita dah pun berada di konti. Nampak lain sikit Ustaz hari ni. Nak tahu lain ke tak lain? Kena saksikan di FB IKIM FM saat ini perkongsian bersama Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak lain tak Ustaz hari ni? Kan? Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz hadir ke konti untuk bersama dengan sahabat pendengar. Hari ini kita nak sambung Asmaul Husna, penyelesaian masalah keluarga. Kalau minggu lepas dengan nama yang ke-76 iaitu Al-Batin, kali ini nama yang ke-77 Al-Wali. Mungkin sebagai mukadimah awalan kita boleh berkongsikan bersama rakan pendengar kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dirahmati Allah, diberkati seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah serta abang-abang yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Jadi pada pagi yang berbahagia ini kita kongsikan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wali, iaitu Allah yang Maha Melindungi, dan kita akan kaitkan macam mana Asmaul Husna ini dapat kita jadikan sebagai satu pengetahuan dan panduan di dalam kita perungkai permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga kita. Jadi di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala di dalam rantaian Asmaul Husna adalah Allah Al-Wali, iaitu Allah yang Maha Melindungi. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha melindungi sekalian makhluk, sesiapa dan apapun keadaan mereka. Dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-11, Allah Subhanahu wa taala menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma lahum min waliyyin min wal, dan tiadalah yang melindungi mereka itu melainkan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut tiada yang melindungi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Dalam satu kawasan kan, diisytiharkan kawasan itu tiba-tiba menjadi kawasan bahaya denggi. Denggi okey. Kerana apa? Kerana dekat kawasan perumahan itu ada 3 orang telah dijangkiti denggi. Maka pegawai kesihatan pun datang kan, bahagian sembuh apa ubat tu kan. Kalau kita melihat dekat sini, bayangkan daripada beratus lah atau beribu lah penghuni rumah dekat satu kawasan perumahan itu, boleh nyamuk ni datang dekat orang tu, 3 orang tu kan, dan digigit, boleh datang kat situ. Boleh bayang tak? Macam dia pilih orang tu. Maknanya kadang-kadang setiap perkara yang berlaku tu memang kita kena faham itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itu kita selalulah minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Melindungi. Sebab Allah yang Maha Melindungi, kita tak tahu. Kita kena bersedia dalam hidup kita untuk bahaya datang dengan tiba-tiba. Kita tak boleh jatuh ke zon selesa. Kita boleh kena bersedia di sudut mental kita. Bahaya kena datang bila-bila masa, sudut mental. Dan daripada sudut hati kita kena bergantung Allah yang Maha Melindungi. Sebab itu kena selalu minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita bicara mengenai kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan bicara daripada 3 perkara. Daripada 3 perkara untuk kita minta Allah lindung kita, Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Okey. Yang pertamanya, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada syaitan. Syaitan ini dia ada 3 perkara yang penting untuk kita faham. Yang pertama sekali, syaitan ini dia akan membisikkan kepada manusia itu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mewaswaskan hati manusia. Jadi syaitan ni, kerjaan syaitan ni pertama sekali, 3 benda kita faham. Pertama, dia bisikkan. Jadi hari ni kebanyakan dalam rumah tangga, kenapa dalam rumah tangga orang boleh berselisih, bertengkar dan sebagainya? Kerana kadang-kadang terlalu mengikutkan bisikan-bisikan syaitan. Bisikan syaitan ni dia akan membisikkan keraguan, meragu-ragukan, betul ke laki kau ni kan, betul ke di meeting ni kan, muka belum percaya ni. Dia membisik-bisikkan, betul ke isteri, betul ke? Dia membisik-bisikkan.
Sampai bisik-bisikkan itu, kalau kita ikutkan, dia membebankan bukan saja orang lain tau, tapi diri kita sendiri. Fikir je. Kita mikir, terbeban dengan fikiran. mana kita terbeban dengan pemikiran-pemikiran yang benda tu tak wujud atau tu tak berlaku lagi. Tak pasti pun. Tak pasti lagi. Jadi kita penat. Jadi lebih baik dalam panduan agama kita diminta doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta pada Allah. Tapi kena ingat, jangan minta pada benda yang tunjukkanlah kejahatan suami aku, ya Allah, jangan. Sebab apa? Takut ditunjukkan betul kita tak mampu nak tanggung. Tapi Allah tunjukkanlah untuk aku boleh bantu dia ubah. Maknanya doa pun kadang-kadang ada ucap, ya Allah, kalau suami aku tunjukkanlah, ya Allah, tunjukkanlah. Tunjuk syukur takut tak mampu ni. Tak mampu kita nak meneruskan kehidupan. Lagi teruk terbeban. Lagi teruk terbeban. Jadi Allah tunjukkanlah Tuhan yang aku mampu untuk tolong ubah dia. Tolong nasihat dia. Maknanya tunjukkanlah yang aku mampu nasihat dia. Yang maknanya bisikan syaitan tu kita ganti dengan doa, minta pada Allah, dan jangan terbeban. Allah khalas, semua benda ni ada takdirnya. Itu satu perkataan yang sangat penting untuk kita fahami. Semua orang ada takdir dia. Kita bergerak di atas takdir kita. Usah rungsing takdir anak kita. Kita perlu berusaha, tapi jangan rungsing, sebab dunia bukan untuk dirungsingkan. Dunia untuk diurus. Rungsing tak membuatkan apa-apa pun. Untuk diurus, kita urus maksimal kita, baki kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada kekurangan atau benda-benda kita tak sempurna, kita tak nampak. Jadi kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala lindungi dari syaitan. Pertama, syaitan ni memang dia ada bisikan-bisikan. Kemudian syaitan ini, yang keduanya, dia akan menipu daya kita. Bisikan satu hal, meragukan dan sebagainya. Dia akan menjadikan di mata kita ni benda maksiat itu tidak maksiat. Ini yang syaitan sebut depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran Allah sebut bagaimana syaitan pernah menyebut depan Allah, la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajmain. Aku akan elokkan maksiat di mata anak Adam dan aku akan sesatkan mereka semuanya. Sebab itu hari ini kita kena faham, kadang-kadang kita ada isteri, tapi kita tengok orang lain semua cantik. Kita terlupa tau. Kita terlupa bahawa isteri kita juga cantik, tapi kita tengok semua orang cantik. Macam isteri kita kurang aja. Kan? Kita tengok semua cantik. Lembu tu kalau dia pakai skirt pun kita nampak cantik. Kan? Punyalah tengok orang lain tu, benda lain tu cantik. Lembu kan dia pakai skirt. Tak ada beza dah manusia dengan lembu. Astaghfirullah. Pun kita nampak cantik. Kalau kita dah tahap ini sekarang, maknanya mata kita tu kadang-kadang telah ditutup oleh syaitan. Syaitan sebut, la uzayyinanna lahum fil ardh, aku akan elokkan maksiat di mata anak Adam. Ini pekerjaan syaitan yang kita minta perlindungan daripada Allah Al-Wali, Allah yang Maha Melindungi. Adakah elokkan? Kadang-kadang hari ini kita menderhaka pada suami kita. Kita di sini, kita di Baghdad. Bukan kita kat kita dekat sini. Kita kadang-kadang kita menderhaka pada suami. Kita tak rasa benda tu derhaka. Kita rasa benda tu betul. Kita rasa macam padan muka suami saya, Ustaz. Padan muka dia. Saya dah boykot dia 2 minggu, Ustaz. Sian, suami tidur kat luar dah 2 minggu kan. Garu dinding, garu sofa je. Isteri pun tak tahu je. Kena maksiat lah Ustaz kan. Kan berlebih-lebih dalam merajuk semua. Ya. Kan? Jadi maknanya dielokkan. Yang masalah dielokkan benda tu mata kita tau. Kan? Saya pernah jumpa orang yang menderhaka pada mak ayah dia. Dia tak rasa dia derhaka pada mak ayah. Dia rasa dia buat benda tu betul. Itu yang kita minta Allah lindung kita. Takut kita buat tu benda tu, kita rasa kita betul, padahal kita dalam keadaan yang menderhaka kepada Allah dan benda betul benda maksiat. Ya Allah bantulah kami. Ya. Sebab itulah kita minta Allah bantu kita. Kita tak perasan syaitan ni memang licik lah kan. Licik satu. Satu lagi memang dia ni kalau dah ditugaskan satu tugasan, dia memang kena selesaikan. Konsisten dia selesaikan. Kalau dia tak selesaikan, dia kena denda dengan dia punya, senang faham, dia punya atasan, bos dia kan. Bos dia lah senang. Dia kena denda. Sebab itu dia memang kena selesaikan. Kalau dia ditugaskan untuk menghancurkan rumah tangga, dia kena berusaha untuk hancurkan rumah tangga tu. Kalau tak, maknanya dia akan didenda. Itu syaitan. Kita boleh baca kitab Talbisul Iblis. Tipu daya syaitan, macam dekat dengan syaitan dan sebagainya. Dan yang ketiganya, syaitan ini bisikkan kita tak jalan. Dia tipu daya kita tak jalan. Kadang-kadang yang ketiganya, boleh dia datang dengan gangguan-gangguan yang zahir. Rumah kita tiba-tiba gerek bunyi. Kata ke Ustaz? Bunyi bumbung tu kan. Pernah tak? Mistik. Pernah tak DJ kat yatim duduk dekat maknanya dengan keluarga ke, maknanya kerja ke, duduk kat hotel,
dengar tiba-tiba bunyi orang tarik perabot. Betulkan perabot. Kan? Bunyi orang main guli, Ustaz. Mengguli ketek 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 kan. Okey. Gelombang-gelombang bahasa dia kita tak dapat nak tangkap dengan telinga zahir kita. Baik. Yang kita dengar bunyi macam guli itulah. Tapi sebenarnya dia ada benda lain yang cuba dia sampaikan kepada kita. Tapi sebab gelombang telinga kita tak sama dengan gelombang dia. Nasib baik kita bayang macam orang main guli tu. Main guli nasib baik. Nasib Kalau baik. tuan buka hijab betul-betul dengar, Packing balik lah daripada hotel bukan saja tu. kita, manager sekali boleh cabut. Manager hotel pun cabut. Okey. Kadang-kadang. So syaitan ni dia ganggu tak boleh, tipu daya tak dapat. Kadang-kadang dia sudut zahir. Dan kadang-kadang dia sudut zahir dia tu sendiri. Kadang-kadang orang yang nak mendengki, itu wujudnya sihir. Kan, sihir daripada syaitan ni, kita minta lindung Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang dalam Quran surah Al-Baqarah Allah Subhanahu Wa Taala sebut di antara sihir ni adalah sihir pemisah. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Boleh memisahkan antara suami dan isteri. Bila kita dah dewasa sebenarnya, yang paling kenal kita adalah suami isteri. Mak bapak pun tak berapa kenal kita. Sebab mak ayah besarkan kita ada personality yang tak nampak lagi tau. Bini lah lebih tahu, suami lah lebih tahu. Jadi tiba-tiba kenapa suami yang paling tahu isteri tiba-tiba berubah kan, memang menjadi pelik lah kan, menjadi pelik. Ada, kita tak nafi ada faktor sihir. Sebab tu minta perlindungan daripada Allah Al-Wali untuk lindungi orang keluarga kita. Sebab takut kadang-kadang tiba-tiba lupa keluarga, pelik jadi. Tak nafi kadang-kadang ada gangguan sihir. Berubat. Kalau benda bagus ni, salah satu Nabi SAW pernah berubat dengan air wuduk. Pakar pengamal perubatan Islam kita, kalau satu orang tu kena sihir rumah tangga, kalau ada mak dia paling bagus, ada mak dia, minta mak dia ambilkan wuduk Mak kepada pasangan ke mak dia sendiri mak suami lah, mak mertua kita sebagai isteri lah kan. Ataupun ni ambil wuduk, tadahkan, kecuali jangan basuhan kaki, jangan. Maknanya semula muka mana dah bersihkan dulu, ambil wuduk kan. Buatkan air lah. Kalau betul sihir memang terlepas. Air tu buat apa, Ustaz? Buatlah minum ke. Baik. Tapi mak dia. Dan sebab tu dulu Tok Guru dulu pernah berubat dengan, katakanlah nak berubat kan, ambil air masjid 7 kolah. Dulu kan. Maksudnya air wuduk tu, sebab Nabi pernah berubat dengan air wuduk. Tapi kalau dah bergelin-gelin minum air wuduk masih macam tu, itu bukan sihir. Itu memang dia gatal. Kan? Terpulanglah pada kakak-kakak, ibu-ibu apa nak buat. Kita bukannya bagi dia minum air, kita bagi minum cili. Air cili. Air cili ya. Dah minum bergelin-gelin masih macam tu, itu bukan sihir kak. Oi, itu gatal nama dia. Itu ubat terpulanglah pada akak lebih tahu suami. Kita bukan air wuduk tu, kita tambah cili ya. Air cili. Okey, kita sambung. Kita sambung lepas ini, apa perkara lagi yang kita perlu minta pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat perlindungan daripadanya, insya-Allah. Dan kita akan beristirahat ketika tenang-tenang sampai dengarkan zikir dan juga selawat ini. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Cobalah sedaya mampu hidupkan berarti. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran waktu ini meneruskan lagi pertemuan menerusi perkongsian persona di Zahra bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin di Konti IKIM dengan Asma Husna penyelesai masalah keluarga dengan nama Allah SWT yang ke-77 Al-Wali, Allah Maha Pelindung. Dan Alhamdulillah awalan tadi Ustaz dah kongsikan bersama dengan kita 3 perkara sebenarnya yang perlu kita minta perlindungan daripada Allah SWT, yang Ustaz baru kongsikan satu, iaitu minta berlindung daripada syaitan. Syaitan ni rajim. Masya Allah. Seterusnya Ustaz kita sambung. Apa lagi 2 tu berbaki. Okey, Ibu kakak tuan-tuan muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian ya. Okey, kita minta Allah Al-Wali yang Maha melindungi. Yang pertama tadi iaitu Allah Al-Wali, kita minta lindung daripada syaitan. Syaitan ini dia ada 3 perkara yang kita kena faham. Yang ada kat dia, pertama bisikkan dia. Yang kedua tipu daya dia. Dan yang ketiganya kalau dia tak boleh macam tu, kadang-kadang dia datang dari sudut zahir dengarlah bunyilah gangguan, kena rasuk lah kan, ataupun pemisah, sihir pemisah rumah tangga kan. Nah, kita dah bagi tips dah tadi untuk kakak-kakak, ibu-ibu. Tahap mana memang kena sihir, tahap mana sebenarnya lebih daripada sihir, diri sendiri itu. Okey. Kemudian yang keduanya kita minta perlindungan daripada Allah Al-Wali. Yang keduanya iaitu daripada kejahatan manusia pula. Kejahatan manusia. Okey, manusia ni memang dia ada jenis orang yang jahat kan? So maksudnya kita tak tahu siapa yang jahat depan kita. Sebab itu dalam surah An-Nas Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran minal jinnati wan nas, daripada kejahatan manusia dan juga jin, dia betul tak nampak, dan juga manusia. Jadi maknanya ada wujudnya kejahatan-kejahatan manusia ni yang kita tak tahu tau sekeliling kita ni. Dalam surah Al-Falaq Allah sebut qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan minta perlindungan daripada orang yang hasad apabila dia mula menghasad. Orang hasad, kalau dia tak menghasad tak apa. Tapi kalau dia start menghasad, dia kesusahan kita. Jadi maknanya kita minta perlindungan Allah daripada benda-benda yang demikian ini. Kan? Sebab itu kita kena jaga. Orang hasad banyak keliling. Kalau dia tak hasad tak apa, tapi dia start hasad, menyusah kita. Nanti kita minta qul a'udzu bil falaq tu, surah Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Daripada penghasad apabila dia menghasad. Begitu juga dalam Al-Quran Allah sebut bagaimana wujudnya orang menghasad ni, dia datangkan sihir-sihir ataupun benda-benda yang ni kan, daripada min syarrin naffatsati fil 'uqad, daripada mana tukang-tukang sihir yang meniup pada kalau Quran lama terjemahannya buhul-buhul. Apa itu maknanya simpulan-simpulan Ni Quran terjemahan tahun 50-an sebelum merdeka lagi. Terjemahan yang dalam surah Yasin kan, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, sekonyong-konyong datanglah orang dari hujung bandar. Ni terjemahan tahun 50-an sebelum merdeka lagi. Sekonyong-konyong. Jadi maknanya ahli sihir yang meniup pada buhul-buhul. Buhul ni makna ikatan-ikatan, simpulan-simpulan. Maknanya wujudnya orang jahat. Jadi kita minta, jahat ada yang zahir, ada yang dalaman, kita tak tahu orang keliling kita ni. Kita minta Allah lindungi kita daripada benda ini. Sebab kalau dia datang orang jahat, na'udzubillah, so kita minta lah perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu benda yang kedua. Kemudian yang ketiganya, Allah Al-Wali, Allah yang Maha melindungi. Yang ketiganya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilindungi daripada fitnah dunia. Fitnah ni benda apa? Fitnah ni maknanya tarikan. Tarikan. Fitnah ni maknanya tarikan. Dunia ni ada tarikan dia. Wanita ada tarikan dia. Ada orang cakap, wanita ada fitnah. Alah Ustaz, kalau perempuan je jahat dia fitnah. Fitnah ni maknanya tarikan, maksud dia. Orang perempuan ni, sebab tu suara dia ada tarikan. Orang perempuan kalau rosak kereta tepi jalan, tak payah ditahan-tahan, ada
je pakcik berhenti. Pakcik berhenti. Pakcik berhenti. Ada je. Orang lelaki belum tentu tau. Orang lelaki rosak belum tentu. Orang perempuan Siap boleh patah balik. patah balik. Ada je pakcik-pakcik berhenti ya. Jadi maknanya dia ada tarikan. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk lindungi kita daripada fitnah dunia, mana tarikan dunia. Tarikan dunia ni kadang-kadang melalaikan kita. Dunia ni dia melalaikan kita. Dunia ni sifatnya dia menyenangkan. Senang tak? Wah, ada benda ni, ada kereta, ada senang. Tapi tidak memberi ketenangan. Tenang dari Allah. Senang, dunia ni menyenangkan. Dia menyenangkan tapi tidak memberi ketenangan. Sebab tu orang kalau buru dunia, dia senang sekejap tapi tak menenangkan, tak tenang. Nak lagi. Tukar handphone. Esok ada lagi handphone yang bagus. Esok lagi handphone yang bagus. Tukar kereta. Tak pernah habis. Dunia tak pernah habis. Itu dalam Quran sampai Allah mengingatkan kita bahawa alhaakumut takathur, dunia ni melalaikan kamu hatta zurtumul maqabir, sehingga tiba-tiba kau disentap masuk ke kubur. Mana itu yang kita tak nak. Fitnah dunia ni melalaikan kita. Ataupun kadang-kadang fitnah dunia ni menjadikan kita kecewa. Kita terlalu mengharap pada dunia, menjadikan kita kecewa. Ibu-ibu, kakak, ayah-ayah, dalam rumah tangga, sebab itulah harapan paling tinggi adalah keredaan Allah. Kita kena betulkan niat kita hari-hari. Kita berumah tangga adalah untuk mencari keredaan Allah, sebab rumah tangga adalah gedung pahala. Abang-abang, ayah-ayah kerja, kan, bawa balik nafkah untuk anak isteri, pahala. Isteri sama-sama turun jaga anak, pahala. Anak-anak taat pada mak ayah, pahala. Sebab itulah dia adalah gedung pahala. Syaitan cuba nak rosakkan gedung pahala kita ni. Jadi maknanya kadang-kadang kita kena betulkan rumah tangga untuk mencari redha Allah. Kalau kita rumah tangga tu untuk suami semata-mata, takut kita kecewa dengan suami. Manusia ni perangai dia macam-macam. Nama pun manusia, dari kelemahan-kelemahan dia. Kalau kita mengharap isteri kita tu sebab cantik dia, maknanya cantik dia boleh susut nilai. Betul. Rambut dulu maknanya hitam semua kan. Sekarang mungkin sudah tidak hitam semua. Dia sudah ada bunga-bunga. Yang mengindahkan. Yang mengindahkan lagi kan. Ada sulaman. Ada sulaman dia kan. Jadi maknanya cantik tak selama-lamanya. Kuat tak selama-lamanya. Harta bila masa boleh hilang. Sebab tu rumah tangga adalah tempat untuk cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena faham. Kalau kita rumah tangga tu sebagai kita nak mengharapkan semata-mata suami itu, takut dia mengecewakan kita, kan, ataupun menyedihkan kita. Banyak hari ni isteri dia menyedihkan dia, kan. Ustaz, isteri saya ni terlalu cemburu lah Ustaz. Kenapa bang? Dia ingat Ustaz, semua perempuan nak kat saya dan semua perempuan saya nak. Alhamdulillah. Okay. Jadi ibu kakak kan, suami pun pening, isteri pun penat kak. Kalau macam tu kak, mikir abang buat apa kat luar, abang buat apa, penat lah. Suami pun pening, isteri penat. Kan dua-dua tu merugikan kita tu. Jadi maknanya kita mengharap pada suami itulah semata-mata untuk sumber sayang kita. Kita mungkin boleh jadi penat kita dalam hidup kita. Sebab tu fitnah ni kita minta lindung pada Allah daripada fitnah dunia, daripada tarikan dunia. Yang mesti satu hari dunia ni akan hilang daripada kita. Itu mestilah kan. Sementara ada kehidupan, cari redha Allah, buat amalan sebaik-baiknya. Jadi kita nama Allah Al-Wali, Allah Maha Melindungi. Kita minta Allah lindung kita daripada kejahatan syaitan, kejahatan manusia sekeliling kita, dan juga fitnah dunia. Wallahu a'lam. Masya-Allah, alhamdulillah, ada tiga perkara untuk kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz dah mengkupaskan satu persatu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Dan lepas ni kita nak kongsikan juga antara soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita. Dan banyak dah soalan-soalan daripada rakan-rakan kita di WhatsApp IKIM di 01129004. Jangan lupa tekan butang share. Ya, di FB IKIM MM. Sebab kat situ bukan sekadar Ustaz berkongsi, tapi rakan-rakan kita pun tulis nota kat situ Ustaz. Masya-Allah, rajin sungguh. Jadi tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat maklumat dan juga ilmu daripada perkongsian Ustaz hari ini tentang Asmaul Husna, penyelesai masalah keluarga. Ada rakan kita ni Ustaz bertanya soalan, jawapannya lepas kita berhenti rehat lagi Ustaz kan. Kata macam mana Ustaz nak mengelakkan diri daripada sihir pemisah ini. Ada soalan rakan kita akan jawab lepas kita berhenti rehat ketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sunnah menjadikan anda seorang yang jenius. Kenali rasional cara hidup baginda sallallahu alaihi wasallam menerusi program Rahmatan lil Alamin
Al-Amin setiap hari Rabu jam 10 pagi hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kolej Universiti Islam Perlis KUIPS, sebuah kolej universiti milik penuh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS, mempelawa pelajar lepasan SPM, STPM dan STAM untuk memohon kemasukan dengan 21 pilihan pengajian di peringkat asasi, diploma dan ijazah sarjana muda. Tawaran beasiswa pengajian tinggi MAIPS, beasiswa penuh untuk 300 pelajar terawal menanti anda. Jom masuk KUIPS. Jadilah kumpulan pertama untuk pelajar Fakulti Al-Quran dan As-Sunnah dengan tajaan penuh beasiswa. Syarat kelayakan minima 3 kepujian dalam peperiksaan SPM, pointer 2.0 dalam peperiksaan STPM atau diploma dan makbul dalam peperiksaan STAM. Sah, selamat, mudah, patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani. Asri Ahmad Academy, Labur Saham.com. Ayo kita, ayo bangkit berani. Asri Ahmad Academy, Labur Saham.com. Filantropi Islam dan Wakaf Korporat di Malaysia adalah buku baharu terbitan IKIM. Buku yang membicarakan tentang konsep kedermawanan, wakaf korporat dan jenis kedermawanan dalam Islam ini telah diterbitkan pada 2019. Buku yang banyak mengupas tentang konsep wakaf korporat ini sesuai bagi mereka yang sudah menceburi bidang ini seperti tokoh korporat, ahli-ahli akademik seperti pensyarah, pelajar-pelajar institusi dan kepada mereka yang berminat dalam menambah pengetahuan tentang wakaf korporat ini. Layari laman web kami www.ikimniaga.my atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 03 6204 6389 atau 388 untuk mendapatkan buku ini segera. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kembali bersiaran menerusi perkongsian Pesona di Zahra bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin di Konti IKIM untuk Asmaul Husna penyelesaian masalah keluarga dengan nama Allah SWT Al-Wali, Allah pelindung. Masya Allah. Kita ada banyak soalan daripada sahabat-sahabat kita. Boleh ke Ustaz kita nak raikan rakan-rakan kita di WhatsApp IKIM, di Facebook, di Facebook IKIM FM. Kepada yang dah pun tekan butang share, terima kasih banyak. Ya, moga-moga ada pahala untuk anda juga insya-Allah. Tekan butang share terutamanya pada FB suami atau isteri. Siap tag nama. Ya Allah, Alhamdulillah. Sama-sama belajar kan. Jadi Alhamdulillah. Itu pun juga soalan berkenaan dengan sama-sama belajar tu Ustaz. Tapi sebelum tu lah kita nak ke soalan rakan kita ni berkaitan bagaimana sebenarnya nak melindungi diri kita daripada terkena sihir pemisah, Ustaz. Okey. Sebelum tu kita kena faham sihir tu macam mana jadi dia. Dia jadi tu macam datang mana? Dari mana? Datang daripada mana ya? Okey. Dalam Quran Allah SWT sebut surah Al-Baqarah, sihir ni tidak akan berlaku melainkan dengan izin Allah. Kita pun pelik tertanya, takkan Allah izinkan benda-benda tak baik kan? Sihir kan? Kenapa Allah izinkan? Sebab usaha itu, contoh, katakan A nak sihir B, A nak sihir B, dia pun berusaha, dia baca Hegel, suka bini binti Ma'adam, Hegel, contoh. Jangan sibuk buat macam tu ya. Contoh kan Hegel. B pula tak ada buat amalan apa-apa. Maka usaha tu, maka B kena sihir. Sebab B tak buat apa-apa. Tapi kalau A sihir, Hegel. B baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wala naum. Bertemu usaha jahat dengan usaha baik, Allah akan menangkan usaha yang baik. Usaha tu. Allah SWT sebutkan ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Datang kebenaran, lenyaplah kebatilan, sesungguhnya kebatilan pasti akan lenyap. Jadi sebenarnya balik pada kefahaman kita, kenapa macam mana nak lindungi keluarga kita daripada sihir, kita kena faham satu benda, usaha kena ada. Kalau kita tak pernah berusaha, dah kena baru nak berubat, baik tapi lambat. Lebih baik daripada awal jaga solat dengan suami, kemudian paling kuranglah baca ayat kursi pagi sekali, petang sekali kat rumah tu. Okey. Dalam satu hadis Nabi mengajarkan pada kita, nak masuk rumah kalau kita daripada kejauhan kan, macam keluar kerja ke jauh, masuk nak langkah rumah, baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Qul huwallahu ahad 3 kali ni kelebihannya macam kita baca sebuah Quran, pahala dia. Jadi siapa yang membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, kalau balik rumah dia, diamankan penghuni rumah itu daripada kepapaan. Papa ni banyak papa ilmu, papa akhlak, papa harta, papa iman. Mana diamankan penghuni rumah. Dia tak panjang pun. Qul huwallahu ahad 3 kali saya ingat seminit lebih je. Kan?
kita membibil dekat suami kita kan, balik masuk pun setengah jam belum tentu habis. Bila dekat anak rumah bersepah pun lagi lama. 1 jam ke 1.5 jam ke belum tentu habis tau. Qul huwallahu ahad 3 kali seminit lebih je. Sebenarnya lebih Allah ketenangkan hati kita, hati anak kita kan. Itu amalan-amalan. So, hidup biar ada amalan, terutama di rumah tangga kan. Takut ada orang yang nak menyisihi rumah tangga kita, at least kita ada amalan. Habis Ustaz, saya dah baca dah banyak pagi, petang apa semua kan. So, kena juga. Maknanya sihir itu lebih kuat usahanya daripada apa yang kita baca. So, kalau kena juga, maknanya sebenarnya tak teruk sangat. Dibanding langsung tak ada amalan. Hegel tu pun menggigil Ustaz ya. Masya-Allah. Maknanya dah menjawab juga soalan daripada sahabat kita dari Jalan Puchong, Cik Rashid, yang kata macam mana sihir pemisah tu datang dari mana kan. Alhamdulillah Ustaz dah kongsikan juga. Dan seterusnya kita ada sahabat kita ni kata Zainun dari Terengganu kata betul lah apa Ustaz kata tu. Sahabat kita ni 30 tahun duduk dalam alam rumah tangga, sekarang suami dah arwah, macam-macam bab sihir menyihir ni kalau jodoh panjang, kalaulah ke akhir hayat, katakan sampai ke akhir hayat. Itu pengalaman sahabat kita jugalah tentang sihir ni. Dan tadi ada sahabat kita tanya macam mana Ustaz nak bantu sama-sama dengan suami ataupun pasangan lah kiranya untuk dengar majlis ilmu. Sebab kadang-kadang saya dengar di radio, suami padam radio tu Ustaz. Macam mana Ustaz? Okey. Sian akak ni. Okey, sebenarnya kita tak boleh nak ukur orang tu sama. Dari sudut kefahaman ilmu, kita ada 4 stage dia tau. Stages ada 4 Ada pertama peringkat kesedaran kita panggil. Peringkat kesedaran ni ceramah tak diisi, tapi gelak-gelak ketawa-ketawa, sikit-sikit isi dia untuk merapatkan orang tu pada agama tu. Kemudian stage kedua adalah stage kefahaman. Kefahaman ni macam contoh kita ni kan, kita tahu panduan-panduan apa, hukum hakam tu semua peringkat pemahaman. Okey. Yang ketiga dia panggil peringkat penghayatan. Penghayatan ni yang lebih dalam lagi. Maknanya contoh macam sampai konsep-konsep sabar, tawakal, menghayati kan. Dan yang keempat konsep perjuangan. Konsep perjuangan ni yang nak bawa sesuatu. Contoh ada macam PPIM bawa pada ekonomi Islam. Ada yang bawa pasal konsep halal. Nah, maknanya ada perjuangan. Ada perjuangan masing-masing. Apa benda yang nak dibawa. Okey. Jadi akak ni mungkin peringkat dia dah peringkat kefahaman. Kakak tu suami dia mungkin baru belum kesedaran lagi. Lepas tu dia dengar mungkin berat. Bagi dia macam apa benda lah saat ni baby lah. Dia pun matikan. Betul kan? Jadi kita pula, jadi kalau untuk suami yang belum ada peringkat kesedaran, memang ajak dia untuk dengar benda yang ringan-ringan dulu. Maknanya benda yang ringan-ringan, benda yang biar dia suka dengar dulu. Kalau tiba-tiba kita terus buka yang ketahuilah anda bahawa neraka itu wujud. Memanglah dia akan matikan. Dia apa benda ni? Dia biasa dengan muzik apa peringkat kesedaran puluhan lagi. Ajak dengar ustaz-ustaz yang maksudnya peringkat kesedaran tu kan. Ringan-ringan kadang tak isi pun. Kadang-kadang kita di peringkat kesedaran, kita dengar ustaz yang bawa peringkat kita peringkat pemahaman, kita bawa dengar ustaz yang peringkat kesedaran, kita pun macam tak suka. Apalah ustaz ni, tak isi lah. Tapi suami kata, inilah ustaz sebenar. Mana kita faham dia punya level tu. Kat mana tu sebenarnya. Dia kata, ini best lah ustaz ni. Macam-macam cerita dia ada. Kelakar betul lah ustaz ni kan. Dia cerita apa bang? Entah, saya pun lupa lah. Tapi sedap lah ceramah dia tu. Maknanya dia peringkat kesedaran baru. Kita yang dengar ni cantik kan. Jadi level tak sama. Jangan ukur orang sama. Kita kena saling sayang lah. Kesian. Dia nak dengar pun dia cukup bagus kan. Kesian kat dia kan. Kita anak imam. Memanglah anak Bilal. Kita dah biasa dengar bapak kita ceramah ke. Dah biasa dengar kat masjid. Sebab kita anak orang masjid. Suami mungkin dia jarang. Keluarga dia pun jarang pergi masjid. Jauh tu kan? So Allah takdirkan untuk kita berjodoh. Dan tak ada benda yang kebetulan. Mungkin Allah hantar kita pada keluarga dia untuk kita bimbing keluarga dia. Masya-Allah. Kan? Wallahualam. Masya-Allah. Alhamdulillah. Semangat Kak. Teruskan usaha. Biba Abdullah dari Singapura Ustaz kata, bolehkah sahabat kita ni zikir ya wali dengan niat supaya anak remaja dilindungi dari kawan-kawan yang fasik? Ya. Bagus ya. Sebenarnya apa kegunaan nama Allah Al-Wali? Okey. Ulama perubatan Islam menggunakan nama ini adalah untuk mengubat orang. Sebenarnya ya wali, ya wali, ya wali. Ya wali ni merujuk pada nama Allah atau bukan wali-wali mana-mana kan. Ya wali mana merujuk ni nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya wali, ya wali, ya wali, ya wali kan. Jadi maknanya kalau dia kata ada orang kerasukan, bagus ambil air bacakan ya wali, baca 1000 kali, baca 500 kali ke, kemudian bagi diminum, insya-Allah Allah akan lindungi ya. Jadi boleh buat amalan kita pagi, petang sebagainya. Okey, kalau kita nak bacakan untuk anak-anak dan sebagainya, time masak bagus ya wali, ya wali, ya wali. Dia niat Allah lindungilah keluarga kita.
daripada anak-anak yang tak bagus. Selain daripada kita bacakan itu, jangan lupa juga tegur juga. Sebab teguran. Sebab orang ni, dia nak baik, dia kena ada dua benda. Satu dia panggil tarbiyah, satu dia panggil mujahadah. Tarbiyah ni orang lain yang ingatkan. Orang lain ingatkan. Mujahadah diri sendiri yang nak ubah. Jadi tarbiyah dan mujahadah ni dua-dua. Ada orang yang diri sendiri nak berubah, tapi tak ada orang tarbiyah dia tak tahu macam mana nak buat. Ada orang tarbiyah, tapi dia tak nak mujahadah pun tak boleh juga, tak dapat juga. Macam menuang air di daun keladi kan, tak dapat juga. Sebab dua-dua benda ni kena ada. Jadi maknanya selain daripada amalan tu, kita kena sebutkan juga benda-benda tak baik anak. Macam kita dah bincang pada kelas yang lepas kan. Anak ni kena tegur 10,000 kali. 10,000 kali. 10,000 kali macam banyaknya, sebenarnya tak banyak 10,000 kali. Kita kena bagi feedback pada benda yang salah yang dia buat. Kalau tidak dia tak tahu. Kalau tidak dia rasa dia feel good pada buat benda salah tu. Dia nyakat adik dia kan. Kita kena tegur. Kita kena bimbing dia. Tetamu datang, kita kena bagi panduan. Kalau tamu datang, salam, cium tangan, lepas tu jangan bising. Ini kita tak pernah pun bimbing dia, tak pernah pun tegur dia. Tetamu datang, dia main-main, kita terbeliak-beliak mata kan. Tapi tak buat apa-apa. Anak-anak buat tengok je. Tengok je. Sebab kita tak ada bimbing dia. Time salah tu baru nak betulkan. Jadi dia susah lah. Tak payah lah. Kan, tak payah kan. Belia mata kita. Okey, wallahualam. Ustaz mesti jarang buat kan, sebab Ustaz buat terbeliak tak pernah jadi. Tak jadi kan. Tapi sebab Ustaz dah pesan awal kan, jadi Ustaz tak pernah buat. Masya-Allah, alhamdulillah. Seterusnya kita ada sahabat kita ni, Ummu Aisyah Ustaz. Kata apakah zikir Asmaul Husna yang sesuai untuk seorang itu yang bersikap pandai-baran pada walaupun perkara kecil, suka maki hamun ahli keluarga, berkata kasar, berkira kedekut, bakhil dan suka berhujah ni Ustaz. Okey, Ya Rahman Ya Rahim bagus. Ya Rahman Ya Rahim ni untuk tone down kita bagi sifat-sifat yang agresif. Ya Rahman Ya Rahim, Ya Rahman Ya Rahim, Ya Rahman Ya Rahim. Tapi ini diri sendiri kena ada awareness, sedar, dan diri sendiri nak amalkan untuk berubah. Kalau diri sendiri tak ada kesedaran, dia rasa feel good, susahlah kan? Macam kita hari ni, kalau kita, macam kereta kita rosak, kalau kereta kita rosak, kita kena tahu kereta kita rosak tau. Ada orang kadang-kadang kan, saya pernah tengok satu orang kakak bawa kereta, kesian kereta tu. Dia tak rasa kereta dia tu rosak. Dengan tayarnya tak balance kan. Kan. Kak apa? Okey. Feel dia tak rasa pun. Sebab kereta tu tak okey, dia okey je. Dia okey, kereta yang tak okey. Jadi kita nak baiki kereta kita, kita kena tahu part mana, kena ada awareness. Ni tayar tak betul ni, tak kan? Kalau kita tak pasang, tayar tu dah tak balance, dah terlompat-lompat kan. Kita tak tahu, tiba-tiba meletup tengah jalan punya tayar. Kan usahkan kita. Macam tu diri kita. Stage pertama kita kena ada awareness, kena ada kesedaran. Aku silap ni. Kat sini aku silap. Mulut aku ni memang jahat sikit. Kalau dia tak ada kesedaran, dia susah nak baiki diri. Sebab dia tak tahu, dia feel good. Tak ada apa, mana ada saya kata orang, mana ada saya tinggi-tinggi suara. Itu tak tinggi suara ke? Oh ya ke? Dia pun tak perasan dia tinggi suara. Kan itu yang masalah Ustaz kan, kesilapan-kesilapan diri yang kita sendiri pun tak sedar kita silap. Ya Allah, ya Allah. Kita minta perlindungan daripada Allah SWT insya-Allah. Dan seterusnya Nur Hayati dari Facebook Ikim kata, salam ya Ustaz. Kata ya Ustaz, masya-Allah. Kata Allah ada untuk melindungi kita, namun jika kita mengadakan dokumen perjanjian untuk undang-undang melindungi kita sekiranya pasangan khilaf, adakah menandakan kita tak yakin dengan perlindungan Allah Ustaz? Itu usaha. Cumanya ada setengah-setengah kita buat perjanjian yang tak valid di sudut Islam dan juga mahkamah. Contoh benda-benda berkaitan yang hukum Tuhan. Contoh awak nak kahwin dengan saya, awak tak boleh pakai tudung, sign sini. Tak boleh nak ikut, tak boleh nak taat. Dan maaf juga saya sebut. Benda ni mungkin sensitif, tapi saya kena sebut sebab dihukum. Ada kadang-kadang orang bagi surat nak kahwin, awak tak boleh kahwin lagi contohnya kan. Mana tanda tangan. Benda tu tak valid sebab benda tu berkaitan hukum Tuhan. Bagi orang lelaki kena sedar, tak mampu jangan cakap banyak-banyak. Ngadap isteri tu seorang tu cukup. Tak mampu, tak usah cakap lah kan. Sebab tu permohonan untuk beristeri lebih adalah permohonan pada mahkamah. Betul. Bukan keizinan isteri. Kadang-kadang ada isteri bagi pun mahkamah belum tentu bagi. Sebab tak ada kemampuan kan. So jadi kena tepuk dada tanya kemampuan, tanya iman kan. Gatal je lebih. Kemampuan tak ada. Allahu Akbar. Poligami bukannya benda ringan Ustaz. Bukan. Dia bukan benda sesimpel macam tu. Tapi poin tadi nak ceritanya perjanjian-perjanjian yang ada tak valid sebenarnya. Allah.
Masya Allah. Alhamdulillah. Dan seterusnya kita ada soalan sikit lagi Ustaz ya. Baik. Daripada sahabat kita ni, alamak dah hilang dah pula Ustaz. Jauh sangat. Dah ramai dah beri Oh, komen iya ke? kan. Masya Allah. Masya Terima Allah. kasih yang ramai orang tanya. Tapi lah Ustaz, macam mana nak memberi kesedaran kepada kesilapan, cara nak membaiki diri, satu perkara. Dan keduanya, macam mana kita nak bezakan antara sihir dan juga sakit ain? Okey. Dia beza tau. Okey. Ain ni, al-ain haq. Ain ni adalah hasad dengki orang pada kita. Okey. Oh, tu yang dia hasad dengki tu Hasad Ustaz. dengki ain. Ain kadang-kadang tidak memisahkan rumah tangga. Ain dia tak memisahkan rumah. Dia sendiri sakit dia. Dia sakit. Kalau sihir, pemisah rumah tangga. Ain jarang sangat lah sampai memisah rumah tangga. Maknanya tak ada kira-kira pasangan-pasangan tak ada lah. Dia sakit sendiri dia. Jadi oleh kerana mungkin respon isteri tak faham, itu jadi perceraian. Tapi bukan purposely. Bukan tujuan dia untuk memisahkan. Ain ni orang dengki, jadi seorang tu sakit contohnya. Kan? Tapi kalau sihir memang tiba-tiba jadi tengok isteri jadi benci, tengok suami jadi benci, itu sihir. Kalau air ni boleh perasaan jugalah. Kalau air ni katakanlah dia tak boleh nak balik rumah, dia rasa macam panas kat rumah sendiri dia, tapi dia tak ada perasaan benci. Mana cuma isteri dah. Suami tak balik ke, atau suami mana tidur kat masjid kan, dia tak boleh balik rumah, macam dia panas, mungkin ain. Kalau sihir ni memang timbul rasa benci tu. Kalau sihir tadi Ustaz kata masuk rumah baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Ikhlas 3 kali. Tapi kalau macam Al-Ain tu Ustaz? Ain kan memang kita kena berubat dengan orang yang tahu. Kita tu sini kena faham, oh ni kena ada kesedaran, aku ni tak kena ni. Zikir nama Allah Al-Wali bagus, Al-Wali ya Wali ya Wali. Antara nama lain yang bagus, Allahumma salli ya Wali, ya Rahman ya Rahim, bagus juga. Maknanya untuk orang yang kena ain. Dan jumpalah orang yang boleh berubat untuk ubat ain tu. Tapi boleh rasa badan jadi panas, jadi bisa, jadi kalau orang ain kita pada rumah tangga kan. Tapi tak timbul rasa benci pada keluarga, tak. Sihir timbul rasa benci. Oh ya Allah. Ya Allah. Tapi dua-dua berbahaya Ustaz. Dua-dua berbahaya. Satu disebabkan oleh hasad dengki orang, keduanya memang hasad dengki tapi membawa kepada sihir. Sihirnya orang tu. Dua-dua kan? hasad dengki. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini banyak benda yang kita belajar sebenarnya, dan kita sampai ke hujung. Sedikit kesimpulan daripada Ustaz. Ibu kakak tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-nama yang baik, mintalah perlindungan, berdoalah pada Allah dengan menggunakan nama-nama Allah yang baik ini. Hari ini kita bincang nama Allah Al-Wali, Allah yang Maha Melindungi. So boleh zikirkan nama Allah Al-Wali ini, ataupun boleh buat berdoa, ya Allah ya Wali, lindungilah keluarga aku ya Allah. Ya Allah ya Wali, lindungi suami aku ya Allah. Ya Allah ya Wali, lindungilah ahli anggota keluarga ni, anak-anak dan sebagainya. Maksudnya boleh gunakan untuk berdoa. Jadi maknanya mudah-mudahan Allah Al-Wali, Allah melindungi. Kita melindungi terutama pada 3 benda yang kita kongsi pada hari ini, iaitu pada syaitan. Syaitan ada 3 angkara dia. Kemudian pada kejahatan manusia, dan juga pada fitnah dunia. Kan? So 3-3 ni menyebabkan kalau seorang tu tak dilindungi Allah, takut dia terkena, dan takut dia terlupa Tuhan, makin jauh dari Tuhan, dan takut benda-benda maksiat tu lebih menghampiri dia daripada benda-benda baik. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Kita akhirkan dengan doa. Akhirkan doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Mudah-mudahan Allah jadikan saya dan kamu sekalian hamba Allah yang soleh dan solehah, yang sentiasa mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungi kami dan ahli keluarga kami daripada sihir dan ain ya Allah. Lindungi kami dan ahli keluarga kami daripada bisikan syaitan ya Allah. Lindungi kami dan ahli keluarga kami daripada kejahatan manusia ya Allah, dari fitnah dunia ya Allah, dari penyakit yang berjangkit ya Allah, daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kami untuk sentiasa mengingati-Mu dan mengingati Nabi-Mu ya Allah. Rezekikan kami untuk mendapat syafaat daripada Nabi-Mu di akhirat nanti ya Allah. Rezekikan kami untuk sentiasa beribadah ikhlas kepadamu ya Allah. Jika Engkau matikan kami dalam keadaan beriman dan tanpa sebarang fitnah serta kekecewaan ya Allah. Sudahi hidup kami dengan husnul khatimah ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Untuk sahabat-sahabat yang belum share, tekan butang share. Dan yang pada dah share pun terima kasih banyak. Ya, moga-moga memberi kebaikan untuk semua yang mendengarkan slot ini insya-Allah. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan insya-Allah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.